susun kemas, bina jati diri, menempuh onak duri, gigih berani. Bersama kita melangkah, membangunkan tijarah, pemimpin beramanah, ukhuwah berhikmah dan beristiqomah, mencari rahmat dan beristiqomah, reda ilahi. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Kita sehati sejiwa, sinergi bersama ikhtisas. Wow, sinergi bersama ikhtisas. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Dunia kita taluki, akhirat kekal abadi. Wow, kini masanya kita wariskan legasi murni. Kini masanya kita wariskan legasi murni. Alhamdulillah. Okey Jadi kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, itu ya, nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, silakan saya jemput Wan Siti Rahayu. Wan. Okey, ini adalah antara yang gambar yang saya dapat dekat dalam Facebook lah. Ni ada dia dapat power istiqamah 4K 1 tier. Ini 5K 1 tier. Ini 6K 1 tier. Ini 8K 4 tier. Dahsyat, dahsyat. Okey. Dahsyat. Okey, silakan. Okey. Okey. Perkenalkan diri, Puan. Sila perkenalkan diri. Apa sisi dia? Tak dengar. Sila perkenalkan diri, Puan. Ada diri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat malam. Kalau tengok audiens kat sini ada 900 orang. So saya kenal semua orang dalam ni. Semua pun mesti kenal saya. Nama saya Cik Puan Siti Rahayu binti Muhammad. Berasal daripada Ori Batu Pahat. Apa nak kenalkan lagi? You all pun dah kenal saya. So tak ada apa nak kenalkan lah. Tak ada achievement yang meletup-letup lah dekat Ikhtisas ni. Biasa-biasa je. Sama dia yang dekat sini pun sama je macam saya. Yang saya hormati Tuan Moderator Cik Rosidi. Dalam ni kawan-kawan semua, Cik Maslina Azmi, Abang Jo, Cik Lan, BFF, Rosma. Kita punya ratu ni, Kak Sakila, Zati. Okay, so diucapkan dulu ribuan terima kasih untuk siapa yang join. Okay, itu je.
Okey. Actually Kak Yu baru balik. Saya baru je sampai rumah. Tadi appointment dekat Seremban dengan PD. Rasa tudung pun tak buka lagi. Baju pun belum tukar. So terus buat join ni. Sebab Cik Sidi dah panggil saya 3 kali. Saya pun tak tahu kenapa dia panggil saya je untuk buat BOP. So saya pun dah malas nak tolak lagi. So hari ni saya nak tak nak saya join. Okey. Terima kasih Kak. Okey, sekarang ni saya buang masa, saya terus pergi kepada slide BOP yang baru ni untuk silakan Kak. Okey. Tak dengar, tak dengar. Mikrofon. Saya boleh tutup. Saya boleh cakap lah Cik Sidi. Boleh cakap lagi, dengar ke? Oh, okey. Okey, dekat sini. Okey, dengar kan? Okey, dekat Ya. sini kan. Apa yang dalam slide yang pertama adalah income. Income kumpulan pendapatan isi rumah seluruh rakyat Malaysia lah. Betul. Okey, kalau kat situ yang pertama adalah B40 yang berpendapatan 2,000 hingga 4,500. Ada dalam, kalau rakyat Malaysia kat sini ada dalam 40% yang berpendapatan 2,000 sampai 4,500. M40 pendapatan 5,000 hingga 9,500. 40% juga. T20 pendapatan yang berpendapatan 10,500 hingga 20,000. Dalam seluruh rakyat Malaysia ada 20% total yang berpendapatan T20. Adakah kawan-kawan kat dalam ni inginkan income 5 angka? Siapa nak income 5 angka? Angkat tangan. Okey. Siapa Okay, nak? saya rasa semua pun sama. Semua pun macam saya juga inginkan income yang kalau boleh kita nak income yang besar. Kalau boleh nak keluar daripada segala hutang piutang. Nak tergolong dalam golongan T20. Betul tak? Betul. Okey. Tapi setiap tahun 12.8% daripada golongan T20 turun jadi M40. Betul. Sebab dan sebanyak 20% daripada golongan M40 turun kepada B40. Sebab mungkin lately ni ekonomi tidak stabil, inflasi tinggi dan pendapatan yang tidak meningkat. Ya, betul. So macam mana kita nak tingkatkan pendapatan supaya kita boleh tergolong dalam golongan-golongan orang-orang yang T20 dan beriman. Okey, cara untuk jana pendapatan kan. Cik Sidi? Okey. Ya. Okey, cara untuk menjana pendapatan ada 4 caranya. Yang pertama, makan gaji. Yang kedua, bekerja sendiri. Yang ketiga, jadi usahawan atau business owner. Yang ketiga, jadi pelabur. Okey, makan gaji tu macam biasalah kerja. Okay, kalau kat kawasan kita ni ada yang bekerja kilang, makan gaji, kerja dengan contoh-contoh makan gaji. Macam mana? Gajinya. Di sini. Okey ke tu? Okey. Bekerja, makan gaji. Macam gaji lah bekerja dengan orang lain. Bekerja dengan syarikat lain kan. Okey, lepas tu yang kedua bekerja sendiri. Bekerja sendiri tu contohnya macam kita. Kita ni yang kerja, yang buat ejen ni saya rasa tergolong dalam golongan orang yang bekerja sendiri. Dan usahawan ni orang yang menghasilkan usaha dan bermodal dan mendapat keuntungan yang lebih tinggi lah. Yang keempat adalah investor. Mereka yang melalui pendapatan sebagai pelabur. Di Ikhtisas, kita cuma berpeluang. Rasanya kat Ikhtisas ni, kita berpeluang untuk mendapat empat cara menjana pendapatan ni dengan join je Ikhtisas. Betul tak? Betul. Cik Betul. Okey. Okey, makan gaji. Okey, contohnya kalau kita makan gaji, ini adalah pendapatan jika nak dapat 5 angka, tuan-tuan perlu mengambil masa yang lama. Gaji dinaikkan sebanyak 10% setiap tahun, memerlukan 18, 14, 11 atau 9
tahun untuk mencapai pencapaian 4 angka. Aku pun dah gagal. Betul. Okey, ke tahun pertama 2,000. Kalau pendapatan 2,000 untuk sampai pendapatan 10,000, kalau dapat naiklah 10%. Tahun yang ke-18 baru ada 10,109. Kalau pendapatan 3,000, tahun yang ke-14 baru ada income 10,000. Kalau gaji 4,000, tahun yang ke-11 baru ada gaji 10,000. Tu kalau naik 10%. Kalau tak naik, masak. Kalau tak kerja gaji 5,000 untuk jadi 10 gaji 10,000 kena ada 10 tahun bekerja. Dan kalau fresh graduate saya rasa tak boleh terus dapat gaji 5,000, betul tak? Susah Betul. untuk kita terus untuk tahun pertama je kita akan dapat gaji 5,000. Biasa kalau setahu saya lah, kalau kita sebagai bekerja sebagai eksekutif, paling tinggi dia bagi pun 3,500, 3,000 gitu. Itu yang tak ada pengalaman lah, fresh graduate. So untuk dapat income 10,300 ni, anda memerlukan 14 tahun bekerja. Penat Mat, 14 tahun. Betul tak? 14 tahun kerja, pening. Kadang-kadang dalam 14 tahun pun boleh jadi koyak. Macam itulah. Itu kalau naik 10%. Kalau tak naik, pisang. Tahukah? Lepas tu kalau kita nak cari income 5 angka, tahu tak? Boleh dapat 2 tahun je dengan Ikhtisas. Macam tu. Tapi ni betul. kok Ikhtisas boleh bagi 2 tahun je, Mat. 2 tahun je dekat Ikhtisas, kau dah ada gaji 5 angka. 5 angka tu confirm 10,000. Siapa yang rajin lah. Okay? Okay. Next. Okay, siapakah kami? Kami adalah, Ikhtisas adalah sebuah ALC, Agency Leader Corporation, yang ditubuhkan dan didaftarkan secara rasminya pada 4 Januari 2019. Ikhtisas juga struktur ALC jauh berbeza dengan agensi tradisional yang ada di mana-mana syarikat insurans atau takaful di Malaysia. Okey, organisasi korporat yang ditubuhkan bertujuan untuk membangunkan usahawan takaful di kalangan masyarakat dengan proaktif dan agresif melalui gerak kerja berpasukan. Ya, betul. Okey, apa yang penting berpasukan, yang penting kerja sama. Apa yang penting kerja sama, ya betul. Ya benar. Okey. Okey, untuk slide seterusnya ni, ada 7 strategi Ikhtisas. Okey, kat situ ada falsafah yang syarikat buat. Pembangunan usahawan secara berterusan, istiqomah bagi melahirkan individu berwawasan, profesional, produktif, kreatif, amanah dan tabligh. Yang keduanya, visinya adalah peneraju pembangunan agensi takaful bersekutu nombor 1 di Malaysia. Yang ketiga, misi melahirkan usahawan yang memiliki jati diri yang unggul. Okey. Kalau tengok pada falsafah ni kan, pembangunan usahawan secara berterusan dan istiqomah. Kat sini pun dia letakkan istiqomah. So apa-apa pun yang kita buat dalam hidup kita ni, walaupun kita sebagai ejen, yang penting adalah istiqomah. Istiqomah untuk dapatkan tiap bulan 4 kes, tanya Kak Syakila. Kak Syakila super. Dia boleh 7 kes, 8 kes tiap bulan. Tu namanya istiqomah. Kalau macam saya, tak istiqomah. Okay? Okay, next. Nanti kita minta Kak Syakila share. Mana dia dapat kes. Okay, seterusnya. Bos. Okay, kalau tengok dalam carta model ni kan, okay, kalau kita join dalam satu-satu company kan, kat sini kita tak perlu lagi, semua disediakan. Okay lah, contohnya website, ejen mobile app, ejen personal website, semua disediakan oleh pihak pengurusan. Sosial media ni yang saya rasa ni nampak macam sangat membantulah. Hari-hari management akan kongsi dengan kita poster, kata-kata hikmah, dan itu yang saya rasa agak membantu untuk kita post atau blast pada kita punya status WhatsApp, Facebook, macam tu. Ikhtisas website pun ada. Kalau masuk Ikhtisas website ni banyak je, maksudnya banyak je
yang kita boleh dapat info-info lah. Admin web portal ni pun ada juga. Cik Sidik, admin web portal ni yang mana Admin web portal ni adalah yang kita punya website yang ada peta Malaysia. Yang okey kita okey yang okey. kita nak Kita punya itisai.my tu lah. kita nak concentrate benda ni adalah lebih kepada macam GoPrime. GoPrime adalah bawah Ikhtisas, bawah Takaful Ikhlas, di mana kita nak buat quotation, nak buat proposal ataupun fact finding dekat customer, kita gunakan. Iaitu benda yang telah disediakan. Okey, tak perlulah macam tu kita bawa buku, bawa proposal, poster, semua ada kat sini. Kalau dalam ejen web portal pula, kita boleh tengok kita punya commission, kita punya polisi kita, mana yang belum, apa yang ada pada kita, pada marketing side, ada poster-poster yang kita boleh download, dan juga kegunaan untuk ejen lah untuk tengok dan analisis kat mana dia punya, kalau dia ada rakan niaga kat bawah dia boleh tengok rakan niaga dia punya flow dia. Okey. Ya, kita pun ada menyediakan macam flyers, poster, siap konten. Lepas tu kita pun ada buat konten untuk TikTok. Kalau siapa yang perasan sebelum ni, konten untuk TikTok yang Cik Rabiah menang kan, Cik Erdalina menang. So sebenarnya dia baguslah dengan apa yang pihak Ikhtisas bagi pada kita. Okey. Sama di sini, biar saya sambung yang pasal sini awak tengok situ, mari ialah kita apa yang kita terapkan kepada semua ejen kita dalam masa sebulan untuk mencari 4 kes dan juga 1 rekrutmen rakan niaga. Okey, itu adalah apa yang kita terapkan pada semua ejen-ejen kita lah, dengan kepimpinan dan juga minda kesuanan. Kita juga ada my team, iaitu Together Everybody Achieve More, dan juga my seed, iaitu Simple, Easy, Effective and Duplicatable. Okey, dalam My Value pula kita ada sistem perundangan, iaitu di mana kita dilindungi oleh bank negara, dan juga kita ada lawyers agreement antara kita Ikhtisas dan juga ejen-ejen kita, dan juga kita Ikhtisas dengan kita punya principal, iaitu Takaful Ikhlas. Jadi kita tak ada apa-apa dispute. Orang tak boleh kata kita scammer ke apa, tak perlu takut. Kita dilindungi, apa yang kita jual tu adalah benda yang legit, yang benda-benda yang betul, original. Okey, di sini saya boleh terapkan yang kita akan menambahkan rakan niaga, kita akan bahagikan kerja bersama-sama rakan niaga kita dan menggandakan keuntungan. Betul tu? Betul. Saya setuju sangat. Okey, baik, seterusnya. Okey, selain daripada sistem sokongan yang kita sebutkan tadi, pihak IKT juga memberikan sokongan dalam bentuk-bentuk kempen berstruktur kepada rakan niaga. Dalam masa buat bisnes, setiap rakan niaga berpeluang juga untuk mendapat imbuhan dan ganjaran. Ini macam dalam poster ni lah yang ditawarkan kepada setiap rakan niaga kita. Kempen-kempen yang berstruktur ni maksudnya kita beri peluang kepada semua rakan mengikut peringkat. Rakan niaga boleh start dengan SSC Protege, yang ada SSC Protege. Lepas tu kita buat pula SSC Builder. Lepas tu tahun ni kita ada KLM Ikhtisas. Pergi ke Turki yang menghasilkan. Okey, kalau untuk pergi Turki ni, untuk penghasilan peribadi kita perlukan 10,000 FIC sahaja. So sekarang ada masa lagi dalam 4 bulan, 12, 1, 2, 3, kita ada lagi masa 4 bulan untuk cukupkan 100,000 FIC untuk dapat komisen ke luar negara, Turki. Dari situ kena tekankan kita kena ada persistency. Persistency kita kena 85%. Ya, dalam tu kat situ, kat dalam jadual tu ada nampak dia tulis 85% untuk PR kita. PR tu kalau yang baru join lah, contohnya orang-orang baru, RM baru, dia tak faham PR tu kan, dia PR tu dia macam kita punya business hold 1 tahun tu, 2 tahun, mesti yang bayar kalau ada 2,000 polisi, mesti 85% ke atas yang masih berbayar. Jangan kurang, maknanya jangan turun separuh saja yang tinggal berbayar, macam itulah. Nanti kita akan terangkan semula
RN baru yang ada dalam ni, orang-orang baru, boleh kita akan bagi kelas untuk memahami apa itu FIC, apa itu RN, apa itu PR yang ada kat dalam ni. Mungkin ada yang tak faham. Okey. Ada orang baru dalam ni. Okey, yang ni kan dalam merealisasikan impian kita untuk menjadi usahawan takaful. Perkara pokok yang perlu kita fikir dalam menjadi usahawan adalah 4 faktor. Satu, nak berniaga, nak kena tahu ada market. Maksudnya market kita orang mana, kena ada modal, dah tentu kena ada produk untuk ada produk. Lepas tu lagi satu, pengalaman atau pengetahuan bagi memulakan memasarkan jualan. Betul tak? Betul, Contohnya betul, apa yang itu skrip kan. Okey, contoh yang apa saya faham dalam ni, kalau kita nak buat bisnes, okey, satu kita kena ada modal. Dua, kita kena ada pengalaman. Yang ketiganya, kena ada benda apa yang kita nak jual. Lagi satu, pada siapa yang kita nak jual. Itu Ya, ya. market. Betul tak? So Betul, kalau betul. itu semua, macam kita buat konten juga, konten TikTok. So kita nak macam mana? Nak jadi affiliate, nak jual, nak ataupun nak buat produk kita sendiri. Macam itulah. Betul, betul, betul. Okey, kita kat sini sebenarnya kita hendak menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan keperluan rakyat Malaysia ni. Keperluan apa tu? Adalah keperluan di mana berlakunya kematian atau apa yang kita sediakan kepada waris kita, iaitu keperluan kelangsungan hidup. Okey. Contoh silakan Kak. Okey, kalau ikut daripada yang ni kita tengok ni kan, masalah rakyat Malaysia adalah pembunuh nombor 1 sekarang adalah sakit etika. Daripada 4 lelaki, daripada nisbah 4, seorang lelaki akan kena CI, kena sakit etika. Daripada 5 wanita, nisbah 1 orang akan kena sakit etika. Ini statistik yang dikeluarkan setiap tahun kena jantung dan kanser makin meningkat. Masalah tuan-tuan atau rakyat Malaysia akan hadapi. Jadi solusinya apa? Takaful lah. Kalau ada takaful, pelanggan boleh okay, contohnya pada saya kan, sebenarnya takaful ni membantu. Contoh kalau anda didiagnos salah satu daripada 36 sakit etika, kita ada pampasan tunai. Sekurang-kurangnya kita ni sakit, ada duit, survive kan. Orang yang nak jaga kita pun dengan berbesar hati akan tolong jaga kita. Betul, Okay. betul. Selalu saya cakap kan, sakit ada duit ke sakit tak ada duit? Mana lagi sakit? Ada siapa boleh jawab tak? Sakit ada duit ke sakit tak ada duit? Mana lagi sakit? Tak ada yang jawab kan? Sakit tak ada duit kan? Kalau sakit tak, dah lah sakit tak ada duit pula tu, alah lagilah 3-4 kali ganda sakit. Jadi kos rawatan kanser ni biasanya memerlukan, saya rasa memerlukan untuk satu jangka masa panjang memerlukan kos yang banyak. Sebab ada ubat kanser yang kita nampak pun dia ada yang berharga, satu pun berharga 2,000, 3,000 macam tu kan. Baru-baru ni pun kita tak sangka, kita punya team members, kita punya kawan kita yang kita kenal kan, Cik Azan pun didiagnos salah satu daripada kanser kan. Betul. Dia pun maksudnya kalau ikutkan dia pun tak sangka dalam dia menjaga ibunya tu, selepas ibu ni meninggal, dia pun didiagnos sakit kanser. So kita sama-samalah doakan supaya Azan sihat, boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Okay, diberi kesembuhan dengan Allah dengan sepenuhnya. So itu adalah salah satu daripada sakit-sakit yang dekat Malaysia ni lah sekarang ni. Mungkin disebabkan faktor pemakanan. Pada saya, bila saya kawan-kawan dengan doktor, berkawan dengan jururawat, dia salah satunya pun yang kita tengok info-info dekat TikTok, salah satu sebab kita sakit ni adalah apa yang kita makan. Betul? Apa yang kita makan. Saya ada pengalaman kat you, saya ada kawan dengan satu lecturer ni. Dia umur dia dah 63 tahun. Walaupun dia 63 tahun, tapi dia sangat sihat. Saya rasa saya lagi sakit kaki selalu. Tapi kenapa dia sihat? Dia kata, siapa awak adalah apa yang awak makan. Tapi Kak Ayu tak boleh nak cakap banyak lah pasal makan tu. Sebab Kak Ayu sendiri pun comel. So tak boleh nak cakap sangat. So itulah sebenarnya dia kata, kita adalah apa yang kita makan. Dan kita selalu dengar sekarang,
Yang sakit kanser ni, kanser sakit kritikal dia, contoh kanser lah kan. Dan je. Tiba-tiba dapat je, dia kadang-kadang tak ada simptom pun. Dapat je kanser, tahu-tahu stage 4. Dapat je kanser, tahu-tahu stage 3 plus. Macam tu lah. So, statistik yang ditunjukkan dekat sini kan 2018 ni pun dah makin meningkat. So, kita pun tahu sekarang dengan orang selalu kena heart attack. Saya rasa saya baca kat mana tadi yang ada cikgu tu dalam IG rasanya. Dia kena heart attack ketika dia tengah guide untuk tengah guide untuk senam macam Zumba ke aerobik dekat sekolah. Lepas tu kena heart attack, meninggal. Pagi tadi ke semalam? Masya Allah. Oh, ya Allah. Okay. So selalunya kalau kat sini isteri kata Mubazir ambil takaful. Tapi Balu kata kenapa sikit sangat ambil takaful. Yang ini memang, yang ini kalau kita dah lama dalam industri lagi kan, kalau kita dah lama dalam industri, kalau macam saya lah kat kampung kan, tiba-tiba ada orang meninggal. Kalau muda lah, dia kata nanti kalau saya ada dalam macam kita melawat sekali kan, nanti ada orang akan tanya, arwah ada ambil takaful dengan kau? Kadang-kadang orang akan tanya macam tu. Sebab dia tahu, sebab dia akan tahu yang kita ni kalau kat kampung kan, dia orang tahu yang saya ni agent. Orang akan sampai tanya macam gitu. So kalau kita sedih tak kalau orang tanya, arwah dia ambil, kalau yang datang tu isteri ataupun yang datang tu adalah waris, dia akan tanya, akak, mak saya ada ambil takaful dengan akak tak? Betul tak? Isteri selalu kata, tak payahlah bang, Mubazir lah bang, tak payahlah nanti macam tu. Tapi selalunya Balu kata, kenapa ambil sikit? Yang ni memang betul sangat. Jadi pada saya, suami-suami kalau nak ambil takaful tak payah cakap isteri. Buatkan dia sebagai hadiah. Itu dah macam presentation pula. Okay, tak apa. Okay, next. Cik Syidi. Okay. Saya tak tahulah orang yang dengar ni macam boleh dengar ke, cejemu ke, macam cecek ke Kak Ayu ni ke. Bagilah komen. Mau sedap sikit. Dengar. Tadi cikgu yang meninggal tu Cikgu Eri. Dia. Cikgu Eri ya kan bang? Yeah. Okey, perkara pokok untuk menjadi usahawan takaful adalah market atau ruang pasaran. Jom kita tengok fakta mengenai market takaful. Jeng jeng. Okey, jumlah rakyat Malaysia 27 juta dari Semenanjung dan 6 juta daripada Sabah Sarawak. So ada berapa tu? 67, 30, 7 campur 6, 33 juta. Okey, daripada jumlah 33 juta ini adalah Bumi Putra 70%, bermakna ada 23.1 juta, lain-lain 30%, 9.9 juta. Kadar kelahiran 460,000 ni per year rasanya. Kadar kelahiran 460,000 adalah setahun. Aktif juga rakyat Malaysia. Okay. Dari pecahan populasi mengikut, itu Cik Syidi tak kahwin lagi tu. Kalau Cik Syidi kahwin, statistiknya naik. Saya doakan supaya Cik Syidi cepat dapat jodoh. Amin. Okey, daripada pecahan populasi mengikut bangsa pula, macam Kak cakap lah 70% Bumi Putra iaitu lebih kurang 23.1 juta rakyat Malaysia. So ini adalah market takaful. Tetapi perlu diingatkan yang takaful is for all. Maksudnya market bukan hanya tertumpu kepada bangsa Bumi Putra, malahan juga terbuka kepada bangsa China, India, Sing dan lain-lain juga. Saya tak tahulah, mungkin dalam kita punya kawan-kawan yang ejen ni ataupun yang kawan-kawan lain yang dia pernah ada klien luar daripada yang beragama Islam ataupun bangsa-bangsa yang selain daripada Melayu. Saya rasa ada juga. Tapi saya tak ada. Saya pernah appointment dengan India, namanya pun India. Saya appointment sampai kat Bukit Gambir. Mula okey, contoh telefon sampai saya dah sampai 10.30, telefon tak ada. Sampai saya di Sidai hingga ke petang. Itu India. Kak Umi kata kat situ, Umi, Hajah Umi cakap dia ada. Oh, dahsyat. Hajah Umi dia, kita tak boleh lawan lah. Dia yang hebat. Minta maaf saya minum air tak? Okey, minum. Umi, awak punya klien India ke apa? Ke Melayu ke Cina? India. Wow, sungguh hebat kalau India. Sebab India selalu dia pusing. Kau boleh pusingkan dia. Dia cukup 30 hari je dia dah jemput datang rumah dia nak sign up untuk yang takaful anak dia. Wah. Tak nak ajar aku. Itu memang dia nak lah, macam explain pun tak banyak sebab dia
macam non-Muslim ni dia lagi mudah faham sebenarnya konsep Sebab dia orang kita lagi insurans. terdedah kan. So macam tu dia dah, bila lahir anak baru je dia akan datang cukup 30 hari tu dia kata I dah habis cukup 30 hari memang nak buat education anak dia. Macam tu. Betul tahniah. Tahniah Mi, Alhamdulillah. tahniah. Okey Cik Syidi, next. Okey, kalau kita tengok graf ni kan, kadar penetrasi insurans dan takaful 2022. Okey, kat sini kalau kita tengok sini kan, rakyat Jepun dia memang yang tertinggi lah, 712%. USA 480%. Lepas tu apa ni? Ni negara apa ni? Yang Hong nombor 3 Kong. ni? Hong Kong. Hong Kong 432%. Sebelahnya Taiwan. Taiwan 338%. Tu Thailand Singapura. 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 Singapura 212%. Malaysia tengok tu, Malaysia 56% dengan 16%. Jadi maksudnya di sini Dia macam ni tau, maksudnya orang-orang Jepun yang tertinggi ni, satu orang dia ada 7 polisi. ya betul. Dan kat Hong Kong US ni satu orang 4 polisi. Tapi kalau Malaysia mentalitinya satu polisi nak 7 orang. Gitu. Ada tak cover satu family Kak? Gitu. So macam itulah. Jadinya memang tugas kita sebagai ejen lah, tugas kita sebagai Brunei Takaful kena bagi tahu. Saya selalu kalau jawapan saya lah kalau cakap, Kak, ni kan ni satu family cover satu family. Tak saya tak ada. Sekarang tak ada sebab harga barang semua dah naik, tak ada yang cover satu family. Betul. Tapi adalah ayat-ayat saya lain yang macam agak sentap lah, tak boleh share, nanti macam sentap sikit. Tapi itulah, nampak tak kat sini mentaliti kita kan, mentaliti kita yang orang-orang saya rasa terutamanya rakyat kita lah yang orang Melayu lah. Dia selalu akan jumpa kita, bisa kita fokus, dia kata kalau kita dia bayar hibah kan RM100. Dia kata hibah RM100 saya seorang ke untuk satu family? Itu ayat yang biasa sangat kita dengar. Sangat, selalu sangat. Jadinya macam Malaysia gitu. Tapi kalau kita sebenarnya ayat ini boleh screenshot lah. Saya rasa boleh screenshot dan boleh share dengan klien juga, boleh save dan kalau dah biasa kalau boleh bagi tahu. Saya first dengar yang rakyat Jepun ni ada 7 polisi untuk satu orang ni masa kita ada event kita ada taklimat dekat Koloma saya rasa. Start daripada tu saya memang selalu bawa benda ni kalau saya present dengan klien saya. Okey. Maknanya yang dah ada insurans takaful tu 80% daripada mereka jumlah perlindungan ni tak mencukupi. Under isu. Betul lah sebabnya ambil macam ada family. Ambil medical card. Hibah dia atas tu RM10,000 je. Yang lain ni pun kepada medical card. So hibah RM10,000 tu cukup ke? Kalau dalam zaman sekarang ni saya kalau dibagi RM10,000 kadang 30 minit boleh habis. Macam tu. Okay. So best tak bisnes ni? Macam itulah orang tanya kan. So takaful ni sebenarnya best. Mana yang dah lama dalam industri dia akan rasa seronok. Tak percaya boleh tanya Haja Umi, boleh tanya Abang Jo yang dalam ni kan. Saya rasa Cik Lan yang dah lama juga, ramai lagi kawan-kawan yang dalam ni, Syakila. Kak Syakila walaupun dia baru tapi dia macam orang lama. So pasaran takaful sebenarnya luas. Kenapa kita tak boleh dapat, sebenarnya kan ikut pengalaman kan, kenapa kita tak boleh dapat 4 kes setiap bulan? Saya ada jawapannya. Itu sebab ini pengalaman sendiri. Sebab kita memang tak jumpa orang. Betul tak Cik Syedi? Saya lah, ni pada saya lah. Sebab apa saya tak boleh dapat 4 kes untuk istiqomah 4 kes setiap bulan? Sebab saya pun tak jumpa orang. Gitu. Okey Cik Syedi, next. Dah berlalu. Okey. Yang capital ni, perkara kedua yang perlu diambil berat adalah berkenaan modal. Berapa modal yang diperlukan untuk membuka bisnes takaful, franchise takaful anda sendiri? Okey, kalau kat sini, kalau kita nak buka ni kan, yang ni semua saya rasa dah kena boycott. Yang ada produk-produk yang kat sini ni, kebanyakannya yang kita dah boycott dah. Kita tak boleh tolong perang, tapi kita tolonglah sikit kan. Saya tak tahulah, mungkin ada pemahaman orang yang tak nak boycott apa semua kan. Tapi kalau kat sini banyak yang dah boycott kecuali Mary Brown, kita lah. Okey, kalau nak buka franchise kan, business,
Modal untuk buka Tutti Frutti ni pun macam dah tak ada. 15,000 hingga 150,000. Untuk buka 7E, 7-Eleven ni 151 hingga 350,000. Untuk buka Secret Recipe 351,000 hingga 1 juta. Dan McD, Petronas, KFC, Isyada yang kat dalam gambar ni 1 juta kat atas. So you ask, ada ke 1 juta? Boleh, jom kita main buka McD katanya. Kalau ada 1 juta. Tapi boleh tu lah. McD sekarang kita produk Boycott. McD tapi kita letak mat apa Cik Sidi? Mat dolar. Maklumlah. Boykot tak payah buka KFC. Ya, boycott. Kita boycott Kak Sakila. Betul. So inilah modal-modal yang kalau kita nak buat start business. So kalau you rasa you all ada modal, bolehlah buat business kan. So saya memang tak ada modal. So kita kalau nak buat business, buat modal macam ni. At least ni yang kita nampak lah yang memang ada franchise apa semua. Tapi kalau nak buka satu stall burger, kita pun still kena modal. Betul tak? Tapi kalau nak buka satu stall jual burger pun, saya rasa tak cukup modal 100-200. Betul? Betul tak Cik Syidi? Betul. Betul. Kan? So, kat sini, okay, next. Boleh. Kat sini kalau modal sebagai takaful, yang boleh dapat gaji 5 angka tadi kan? Okay, sebenarnya modalnya cuma RM130. RM130 tu apa yang you all kena bayar? Yang pertama, permulaan TBE exam. TBE exam ni kita memang kena ada license sebagai perunding takaful ataupun sebagai agent yang di bawah Malaysia Takaful Associate. Itu TBE exam tu RM80, campur dengan MTA tadi RM30. Ni fee yang dikenakan oleh company RM130. So awak rasa kalau nak buka satu stall burger pun tak cukup RM130. Tak Betul? cukup. Dan ini adalah modal yang saya rasa paling kecil lah. Ni saya join 2012 sampai sekarang pun modalnya tetap sama. Tak naik, tak turun. Walaupun harga minyak naik, harga ayam naik, turun. Tapi modal sebagai ejen takaful tak naik. Okey, yang ni boleh bagi tepukan lah kepada kita punya takaful. Sebagai ejen takaful MTA. Okey. So, produk. Perkara yang ketiga dalam memulakan perniagaan adalah produk. Okey. Produk takaful ni, macam mana nak cakap? Produk takaful ni macam, contoh kita jual burger ataupun kita jual nasi lemak. Kita kena ada nasi lemak, ada sambal sotong, kena bangun pagi, masak nasi, masak sambal 4-5 jam. Tu semua modal. Dulu, okey, saya ceritalah pengalaman saya ni dalam skrip ni jual nasi lemak. Pengalaman saya sebelum saya join dalam industri takaful, saya jual kuih. Saya jual kuih tau. Jual kuih. Penat, Mat. Saya penat. Serius penat. Saya pernah banyak. Sebelum saya join dengan takaful, saya banyak buat. Saya pernah kerja kerani. Saya pernah kerja kilang. Saya pernah jual kuih. Yang last kali sebelum saya join, saya jual kuih. Kenapa saya jual kuih? Sebab masa tu nak cari income. Sebab anak kecil tak boleh ditinggal dengan pengasuh. So saya cari income. Saya jual kuih. Jual kuih penat. Satu hari, kalau bulan puasa untuk jual kat bazar Ramadan, tapi bukan saya yang pergi niaga lah, sebab saya macam pergi niaga glamour sangat nanti. Saya jual satu hari buat 12 jenis. Woi, penat gila weh. Daripada sebelum sahur sampai pukul 2. Macam tu. Pukul 2, lepas tu nak pergi transit pula kuih-kuih tu pergi rumah orang yang nak pergi jual. Woi, penat. Memang serius penat. Dan saya tak nak lagi buat benda tu. Serius, saya tak nak buat lagi benda tu. So kena bangun pagi, kena masak sambal. Macam-macam lah nak kena buat. Dan sekarang saya rasa kalau buat kuih pun dengan gula mahal, tepung, telur, saya rasa agak macam tak berbaloi. Tapi saya ada ilmu lah untuk buat kuih tu. Cuma malas nak buat. Okay. So, tapi perniagaan takaful ni tuan-tuan dengan puan-puan, produk tak perlu risau. Sebab kita punya main pihak takaful ikhlas telah pun sediakan. Kita dah dibagi produk. Kita dah dibagi satu tools, produk tu yang kita boleh jual siap dengan harga lagi. Yang bestnya, produk takaful ikhlas komprehensif, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Cuma depend pada macam kita nak present. Saya rasa saya tak ada masalah dengan produk takaful ikhlas sebab semua produk kita bagus. Cuba, dan jumlah caruman pun berpatutan. Kalau semua-semua ejen dalam ni tahu, kita punya dariku memang tak ada lawan lah. Okay, Cik Syidi next. Okay. Okay, kalau kat sini, okay. Ni ke? Siapa ni? Okay.
Pengalaman kecil sini bukannya produk. Tadi tu produk kan? Produk tu, Produk. yelah produk tu Okey, pengalaman. Okey. Kita yang pertama, lepas tu pengalaman. Saya rasa contoh macam ni lah. Pengalaman ni, kalau you all nak join business macam tiba-tiba dapat duit 1 juta. Lepas tu nak buka McD. Kalau tak ada pengalaman macam mana nak mengendali satu-satu tu risiko juga. So macam mana nak goreng ayam, berapa minit nak goreng ayam. Kebanyakannya orang yang macam mekanik lah. Selalu kita jumpa Cina, mekanik, macam saya borak-borak dengan mekanik Cina, dia akan kerja dengan orang dulu sebelum dia buka mekanik sendiri, bengkel sendiri. Betul? Dan sebab Cina dia biasa selalu nak jadi bos. So dia akan kerja dengan orang dulu, ambil pengalaman 5 tahun, lepas tu dia akan buka kedai tayar, dia akan buka bengkel sendiri. Tapi dalam takaful ikhlas kita tak perlukan pengalaman. Yang penting apa? Yang penting kau dengar je cakap leader. Itu je. Leader kau bawa kau pergi leader bawa kita pergi turun, buat sale, dengarlah. Macam saya, pengalaman saya memang kena dengar cakap Tuan Haji Mak Syah. So saya bertahannya sampai hari ni adalah loyal dengan Tuan Haji Mak Syah. So saya dengar apa yang dia cakap. Jadi kalau dia kata kau kena macam ni, jumpa 10 orang, telefon 30 orang, itu betul sebenarnya. Benda tu sebenarnya terbukti betul. Kadang-kadang cuma kita je yang tak buat. So kita memang tak payah perlu pengalaman. Okey, kalau kat skrip sini tak perlu pengalaman. Pihak habis tu macam mana? Pihak Ikhtisas dan Takaful akan bantu tuan-tuan untuk belajar cara-cara memasarkan takaful. Latihan, lepas tu bentuk dan membentuk tuan-tuan sehingga menjadi usahawan yang berjaya. Boleh, kita akan bagi kelas, kita akan bagi tools, kita akan bagi skrip. Macam baru-baru ni CEO DNA tu, kita dah dibagi skrip untuk phone call. Jadi itu mudah. Sebenarnya kalau kita orang baru, kita akan bagi skrip. Kita akan faham macam mana kita cara nak presentation semua, kita akan ajar A sampai Z. Sampai you pandai. Dan kita tak akan lepaskan ejen-ejen baru ni untuk pergi present sendiri. Sebab kita takut mis-selling kan. Dan leaders atau member atau kawan-kawan yang sesama ejen biasanya akan ikut untuk buat presentation. Okey, jangan risaulah yang tu. Selalunya orang yang cakap, saya tak pandai cakap, saya tak pandai lah Kak, saya tak pandai cakap. Macam tu. Sebab saya dulu pun tak pandai cakap. Saya dulu cakap sikit-sikit je. Kalau percayalah. Saya pun tak pandai cakap. Saya pun, biasanya orang yang kita jumpa, Kak saya tak pandai cakap. Tapi dia sebenarnya akan lagi sukses. Percayalah cakap saya. Contohnya, saya rasa, saya ada satu contoh, Khairul Anwar Rezo. Dia bukan pandai sangat. Dia pun orang yang pendiam macam tu kan. Dia orang yang senyap-senyap. Saya tak tahulah dia ada dalam ni. Tapi saya rasa dia salah seorang yang pendiam. Tapi dia, you all pun tahu kan, Khairul Anwar. Sukses kot. Tak percaya tanya Rosmawati. Sebab tu dia leader dia. Rosma adalah leader dia. Tapi orang yang tak pandai cakap, orang yang pendiam tu selalunya lebih memang boleh berjaya. Ni contoh-contoh sistem latihan bersepadu dan berterusan yang kita ada, CODNA yang saya cakap tadi. Kat dalam CODNA ni bagus sebab ada, dia ajar macam mana kita nak manage kita punya, kita sebagai ejen takaful, kita punya hari-hari, ada schedule yang kita perlu buat, follow macam tu kan. Macam mana nak rekrut. Lepas tu kita ada morning booster. Morning booster ni dibuat pada setiap wilayah, setiap hari Isnin, kadang-kadang di hari Jumaat. Kat sinilah kita akan monitor setiap sale, setiap apa pergerakan, macam tu. Bicara usahawan ni, sharing daripada kawan-kawan kita yang super-super top-top, lepas tu high class, achiever, habit, ni skill ni semua yang diajar dengan orang-orang yang dah berpengalaman. Ni Cik Amidon ni mengajar kita macam-macam lah. Dia banyak kelas yang kita boleh follow dengan Cik Amidon. Lepas tu lagi satu yang istimewanya dekat Ikhtisas, kita ada Rautul Jannah. Rautul Jannah ni setiap hari Jumaat pukul 7.30 pagi hingga habis. Ada, kita sebenarnya bukannya kita bekerja saja. Rohani kita pun kita kena isi. So itu kelebihan dalam Ikhtisas lah, yang saya tak pernah jumpa dekat tempat lain. Dan saya harap semua dapatlah join Rautul Jannah setiap Jumaat ni. Lepas tu kita ada Ikhtisas Leader Circle. Leader Circle ni pun
untuk orang-orang yang achieve, yang bakal nak jadi leader macam you all kan, nak bakal jadi leader, so boleh join kita punya leader circle. Okay. Risiko. Macam saya beritahu lah. Buat risiko. Kadang-kadang buat sambal pedas. Kadang-kadang buat sambal tak masak. Kadang-kadang buat kuih. Kalau buat donat tak naik. Itu risiko. Kalau kita berniaga kan. Kadang-kadang masak ayam tak masak. Kan. Kadang-kadang termasin. Kadang-kadang tertumpah garam. Itu semua risiko. Satu lagi hujan. Yang bukan kawalan kita hujan. Kan. Itu bukan. Maksudnya risiko tu bukan di bawah kawalan kita. Itu semua kuasa Allah. Hujan, ribut. Selalu kita nampak sekarang dekat TikTok, dekat kalau viral ni kan, kita nampak orang tengah baru nak buka bazar Ramadan, tiba-tiba ribut. Itu semua risiko. So, sebab kadang-kadang majlis daerah, sebab dia nak tak ada lesen, niaga tiba-tiba jalan kena angkut. Betul tak? Betul. So, macam mana pula risiko dalam perniagaan takaful. Kalau meninggal ke, kita kena keluarkan duit pampasan. Kalau perniagaan masuk hospital, kita kena bayarkan bil rawatan. So, itu sebenarnya risiko. Kalau risiko pada pekerjaan, saya rasa kita kurang sikit risikonya. Risikonya kalau tak buat kes dia, itu risiko. Tak ada kes lah. Dia kata zero risiko lah. Risiko kita kalau kita tak buat kes. Satu lagi kita kena amanah lah. Amanah dengan apa yang klien kita dah percayakan kita. Sebab rasanya kadang-kadang kita jumpa klien ataupun customer, dia adalah salah satunya daripada dia suka dengan produk kita adalah trust dia. Betul? Kepercayaan dia kepada kita. Okey, kat sini adalah contoh-contoh. Okey, dalam ni kan ada contoh-contoh klaim kita yang dibuat oleh Puan Rosmawati dalam ni. Tapi saya rasa banyak lagi kawan kita yang pernah buat klaim klaim kematian. Kalau contoh kat sini ni, kalau kawan-kawan perasan, ni adalah klaim yang dibuat oleh Puan Rosmawati yang saya rasa viral juga. Yang satu family nak pergi mana, dia nak pergi Langkawi tapi belum sampai airport pun dah meninggal dan kehilangan ibu, ayah serta isteri dan anak dia. Dan saya rasa masa ni kalau you all tahu, dia punya polisi sebenarnya enforce to PIA. Enforce to PIA dan kita dapat buat tuntutan 212,000. Saya rasa dia ambil plan value term. Tak salah value term. Kalau kat sini kos pembedahan lah. Itu medical card. Kos pembedahan RM9,552. Okey, kalau cerita pasal medical card kan. Kalau claim medical card, legally Cik Sidi boleh ambil. Saya punya claim ada lagu tu macam sedap sikit. Boleh, boleh. Kalau claim yang medical card ni sebenarnya kita lagi rasa seronok sebab klien dapat membuat rawatan, buat pembedahan macam patah kaki dengan bil yang 17,000, 18,000 dan dia tak perlu keluar 1 sen pun. Betul. Dan kita akan rasa seronok. Dulu saya rasa macam okeylah untuk pengalaman 5 tahun, 2-3 tahun tu kita tak nampak sangat kita punya claim, kita punya tuntutan sebab klien kita semua alhamdulillah sihat lagi. Tapi selepas 6 tahun kita jadi agent, biasanya kita dah start akan ada claim. Dekat situlah pengalaman yang kita rasa macam bila klien say thank you, bila family dia cakap, family dia pun say thank you. So setakat hari ni saya punya pengalaman, claim tertinggi saya 60,000 sebab tu dia sakit kaki. Saya tak tahulah apa yang dibuat kat kakinya sampai 60,000. Macam tu. Tapi tu memang klien saya, dia memang lawyer dengan saya dan dia yang mahalnya bila dia akan recommendkan kita kepada orang lain. Jadi Puan Siti, ini kira satu kepuasan kan? Dapat. Ya, betul. Kepuasan. Sebab tu saya stay je kat sini. Tu. Sebab saya sayang klien saya. Okey. Okey, Cik Siti, next. Ini investment. Perkara pokok yang paling utama dalam perniagaan takaful ini, tuan-tuan, kami perlukan tuan-tuan buat investment kepada kami. Betul. Lah, nak invest apa pula ni, Cik Siti? Invest dia, tapi dalam niaga kita perlukan invest. Kami nak tuan-tuan invest kepada kita 3 perkara. Yang pertama, masa. Yang kedua, komitmen, disiplin dan akhlak mulia. Satu lagi saya kena tambah istiqomah saya rasa. Kalau tak istiqomah, jadi dia dah masuk dalam yang 3 ni, istiqomah, jadi dia orang akan istiqomah 4 kes. Tak percaya, Cik Sidi tambah kat slide ni istiqomah. InsyaAllah. Boleh. Okey, komitmen. Ceritalah. Okey, 4 langkah pembangunan kerjaya di Ikhtisas. Nampak tak? Kita akan memulai dengan pangkatnya, memulai je dari eksekutif walaupun tak ada degree. You all dah boleh start dengan eksekutif partner. Lepas tu kepada kedua, agency director,
Group Agency Director dengan MD, Managing Director. Okay. Executive Partner. Okay, ini adalah structure commission kita. Okay, kalau kita structure commission pun dah boleh tukar sebab kita dah start bulan 12, 1 bulan 12 kita akan dengan structure commission yang baru. Tahun pertama 35%, tahun kedua 25%, tahun ketiga saya tak ingat tapi saya ingat yang belakang-belakang tu 10% dan total commission kita jadi 106%. Ya betul. Nah, kita dah ubah lah. Jadi kita akan lebih untung lah. Lebih maksudnya kalau you all join je hari ni, nanti cepat-cepat bagi nama kat leader semua, kita akan ada tambahan jadi 106. Jumlah 6 tahun tu you all akan dapat 106% daripada jumlah polisi yang diambil setiap klien. Okey, mana ada jual satu barang, contoh you all jual satu cermin mata tapi komisinya 6 tahun. Betul tak CCD? CCD ngantuk pula. Mana ada jual satu barang, komisinya 6 tahun. Tak ada. Jual kuih pun sekali tu je komisen dia. Tak 6 tahun. Kalau klien kita jaga, dia akan jadi komisen 6 tahun. Untung ke? Untung kat sini. Untung. Okey, yang ini recruitment insentif. Kalau you all bawa juga kawan untuk sama-sama develop dalam takaful ikhlas, you akan dapat ni lah. RI ni. Okey. Ni komisen PR. Selalu yang dapat komisen PR ni kita boleh tanya Kak Umi. Kak Umi punya PR selalu dapat komisen PR dia ribu-ribu. Ni kita boleh tanya Kak Umi. Okay, next. Okay. Benar. Okay, ini simulasi pendapatan komisen. Kalau tengok ni kan macam apa kan? Macam, ya Rabbi, setahun boleh naik gaji 5,670. You all boleh tanyalah tepuk dada tanya selera. Ada tak kerja setahun gaji naik 5,600? Tak ada. Kalau eksekutif nak naik pun lepas setahun. Sekarang pula kalau eksekutif mula gaji mungkin tengoklah dia nak bagi 3,200 ke. Kalau okay, kita cerita government DG 41, degree cikgu mengajar. DG 41 dia akan bagi basic 2,401. Tapi ada allowance semua. Dia lepas tu mengajar setahun dia pun tak boleh dapat gaji 5,000. Lepas tahun keempat lah saya rasa baru boleh naik 4 kan. Itu pun nak kena berapa tahun kerja. 3 ke 4 tahun macam tu barulah ada kenaikan. So kat sini simulasinya, kalau ambil satu klien, kalau orang barulah ambil satu klien tu bayar 210 untuk satu polisi. 200 ni betul? Dia ambil betul tak Cik dia ambil RM210 Ini ke komisen 210? komisen Oh, 150. Okey. Dia ambil satu polisi medical card dengan RM150. Tapi dia buat 4 kes untuk RM150 tu ada 4 orang, 150, 150, 150, 150, maknanya ada RM600. RM600 tu, okey, kali dengan 35%, 35% tu you akan dapat 210. Dan you istiqomah buat benda yang sama selama 1 tahun, you akan dapat resultnya RM5,670 punya income pada last year tu, bulan yang ke-12. Betul? Betul. Ikut tak susah pun. Tak susah pun. Kalau ini ambil RM150. Kalau tak nak RM150 lah, senang kata ambil RM100. RM100 pun senang. Saya selalu cakap dengan saya punya RN, RM100 you ada 100 klien, you ada akan RM3,000. Cukup. Betul? RM3,500. RM3,500. Okay. Senang kira. Ini adalah simulasi pendapatan komisen asas. Betul, nampak macam wah cakap senang nak dapat 5,000. Tapi sebenarnya kalau you buat boleh. Saya dah buat lah. Tapi dulu lah. Lepas tu dah tak buat lagi. Okay. Okay, yang ni komisen asasnya kan. Ini campur yang lain. Silakan. Ini tadi simulasi pendapatan. Yang tadi tu kalau kita cari kes saja, kita seorang. Kalau yang ini apa ni? Ini kita bawa sekali rakan niaga. Betul? Ya, betul. Okey. Tengok kalau kita ajak lagi kawan kita, berapa orang? 2 EP. Okey. Kita ajak lagi 2 orang kawan kita buat benda yang sama macam kita, totalnya ni. Dia pun buat istiqomah yang macam yang mula-mula tadi, simulasi pendapatan tadi. Dia pun buat 154 kes, 2 orang. Dan you 3 orang termasuk you akan dapat 9,490 pada tahun ke-12. 10,000 mat gajinya. Oi, alhamdulillah. Dengan dalam masa setahun.
Jual pendapatan burger pun tak komisen dapat. asas dengan juga campur dengan Super Achiever Club. Ya, Super Achiever Club. Okey, betul. Okey. Okey, ni adalah dia punya simulasi dia. Ni adalah kira komisen. Yang ini adalah Commission ini adalah testimoni. testimoni penyata. Yang ini adalah benar, bukannya Benar. rekaan. Ini adalah benar-benar berlaku. Ini contoh 2020. Bulan pertama dia sebagai SCP dia dapat 1257. Mungkin dia bawa saya tak tahu. Ni dia bawa 4 atau 5 kes ni rasanya. Dia bawa 4 atau 5 kes sebulan, dia kenaikkan. Nampaklah naik tiap-tiap bulan sampai sampai bulan yang ke-12. Bulan yang ke-12 6,000 kan Cik Syidi. Dia dapat 6,000 total commission dia. Siapa nak bagi Mat 6,000? Okey. Alhamdulillah. Ni nama dirahsiakan. Betul-betul. Okey, jadi untuk kenaikan pangkat daripada EP ke AD perlu ada 100,000 FYAC unit langsung, 30% adalah produksi peribadi menjadi EP selama minimum setahun. Ada 2 rakan niaga di bawah anda mengikuti program di Ikhtisas, daftar SSM, buka syarikat sendiri dan penuhkan 30 CPD hours setahun. Okey. Kadar persistisi tak kurang daripada 85% dan buat permohonan dekat Ikhtisas, insya-Allah kamu akan dinaikkan pangkat. Okey, ini adalah pula simulasi untuk agency director. Okey, dia sama juga komisen asas dia, recruitment insentif dia sama, komisen persistisi dia pun sama. Kelebihan dia ialah dia ada overriding. Okey, pada tahun pertama ialah 4%, tahun kedua 4%, iaitu jumlah dia ialah 8%. Semua AD akan menerima komisen asas berserta dengan overriding ke atas jualan peribadi dan unit langsung tier 1. Okey. So, bila anda menjadi AD, inilah simulasi pendapatan yang boleh anda kecapi, iaitu sebanyak pada bulan yang terakhir, bulan ke-12, iaitu RM17,698. Seperti yang saya cakap pada permulaan, seperti Puan Ayu ceritakan bahawa boleh mendapat income sebanyak RM10,000 ke atas dalam masa 2 tahun. Jadi tahun pertama ialah RM9,600, tahun kedua ialah RM17,000. Dah lebih kan daripada RM10,000. Inilah yang kita wawarkan kepada semua ejen untuk ikuti program Ikhtisas. Ikut je jadual dia. InsyaAllah kamu akan dapat capai. Jadi pada saya ini adalah dia punya simulasi dia. Tadi sebelum tu saya ingin mengakhirkan presentation ni sebab saya nak buka kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk bertanyakan soalan kepada Puan Siti Rohayu. Tanya pasal pengalaman ke apa-apalah, silakan. Ada siapa nak bertanyakan soalan? Tadi saya nampak Kak Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syakila. Hai Cik Ayu. Ya, Kakak. Mak Satu Bidai. soalan. Okey. Dah lama kan berkecimpung dalam bidang takaful ni. Mesti dah banyak pengalaman. Macam mana close, mesti ada klien India ataupun Cina juga kot kan? Ada. Okay, macam mana cara nak close pertama kali jumpa klien yang non-Muslim tu? Macam mana cara nak tackle dia? Okey. Kak Syakila, biasanya saya jumpa klien-klien India ni kalau dekat booth. India yang maksudnya yang bukan beragama, yang bukan orang Melayu lah. Biasanya dekat booth yang kita buka. Macam event kan. Kan ramai orang kan. Selalu macam itulah. Macam MSAM. Tu jumpanya kat situ. Prospecting dari situ. Kemudian kita akan cuba buat appointment. Saya klien India tak ramai. Cuma ada klien India seorang, Cina seorang. Okey, India tu dia tak ambil lain. Dia ambil Elan Hospital je. Sebab mereka ni dia dah ada, kadang-kadang dia orang dah ada insurans dengan company lain. Cuma yang kalau Kak Syakila tahu, company lain tak ada Elan Ward. So saya untuk kita biasa saya akan, sebab dia orang ni pun resis juga. Dia orang pun nak ambil dengan kaum dia juga. Kalau India lagi dia pun percaya. Kadang-kadang dia ambil dengan saya,
yang benefit yang dia tak ada dalam dia punya polisi. So saya gunakan kelebihan kita allowance ward kita. Tapi tak boleh jual yang 500 lagi dah. Susah kan 500 nak banyak syarat lah. Stik gaji apa semua. So saya jual RM300. Umur 30 hari tu saya buat RM300. Umurnya 43 tahun. Perempuan. Kerja JTK. Kerja government lah pegawai. Baru RM88. Okey tu. RM88, RM300. So saya bagi dia benefit itu je. So dia ni kalau kita cerita pasal hibah ke apa ke, dia orang agak kurang lah. Dia ambil tu baru ke dah lama? Dia maintain Elon Hospital pandai. kita barulah. Kat Sekila saya prospek tu dekat MSMPD hari tu. Oh baru lah. Baru. Maknanya Sebelum ni sampai sekarang ni dia jaga polisi dia lah. dia tahu sebab dia tahu kalau dia masuk admit ward 10 hari dia ada RM3,000. Dan medical card dia Tokyo Marine. Sebab India ada banyak insurans Tokyo Marine. Dia ambil dengan Ayu cuma itulah Elon Hospital saja. Saya bagi plan bersama RM10,000 basic dengan Elon Hospital RM88 ke macam tu. Saya memang tak sampai 100. Okey. Thank you. Okey, kalau Kak Zakila jumpa, biasanya saya jumpa ni prospecting tak adalah direct one by one. Selalunya memang dekat booth, kita akan jumpa macam-macam orang. So kita bagi je flyers. Biasanya booth lah. Yang tu prospect tu dekat MSMPD. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ni ada daripada Puan Rosmah dekat chat dia, apa pandangan Cik Puan Ayu berkaitan pasaran takaful atau penerimaan masyarakat di luar sana pada hari berbanding dengan tahun dahulu? Alah Ros tanya je, profesional sangat. Penerimaan masyarakat di luar sana pada hari berbanding dengan tahun dahulu. Macam ni, tak tahu sebab aku pun macam Kak Ayu pun baru, bukannya lama sangat pun, baru 12 tahun. Kalau ikutkan perbandingan dulu tu sebenarnya produk tak banyak. Kan, produk tak banyak. Saya rasa produk tak banyak. Jadi, ejen pun tak ramai. Kalau dulu. Sekarang ni, produk macam-macam produk. Betul? Kita pun ada banyak produk. Ada company lain yang lebih banyak produk. Sebenarnya, tapi pada saya, kita lah. Betul tak, Ros? Apa soalan kau tadi? Aku je lari sikit je. Penerimaan masyarakat. Okey. Masyarakat sekarang, saya rasa, dia kalau macam bandar, macam kat Sakila, duduk dekat area KL, area Salam, saya rasa mentaliti dia orang lagi senang nak close. Sebab